Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Kelvin Yong selaku pensyarah bagi kursus UW00302 Asas Pembudayaan Keusahawanan Seksyen 14. Saya Abdul Rajab Abdul Nasir dari kumpulan 8 akan menjadi wakil pembentang untuk hasil kerja kumpulan kami. Berikut merupakan senarai ahli kumpulan kami iaitu kumpulan 8 yang beranggotakan 8 orang. Seterusnya adalah logo perniagaan. Seperti yang Anda lihat di slide tersebut, berikut merupakan logo perniagaan kami lah dengan nama Leaks and Buys beserta slogan Once you leak, you'll never forget to buy. Berikut merupakan carta organisasi untuk perniagaan kumpulan kami. Jenis praktikum perniagaan yang kumpulan kami gunakan adalah mengambil pesanan dan penghantaran. Untuk makluman semua, jenis industri yang kami pilih untuk menjalankan perniagaan ini adalah industri makanan dan minuman. Untuk pengetahuan semua, berikut merupakan jenis-jenis produk dan perkhidmatan yang kami tawarkan. Seterusnya adalah idea perniagaan. Terdapat 4 idea perniagaan yang mendorong kami untuk menjual yogurt, popsicle, dan one paku sandwich, yaitu cuaca yang panas, produk yang jarang dijual di kawasan kampus, bernutrisi, dan juga mudah disediakan. Seterusnya kita beralih kepada 9 business model Canva Area and Map. Yang mana di sini saya akan menerangkan secara ringkas sahaja 9 aspek lah. Kita mulakan dengan yang pertama yaitu keistimewaan ataupun value proposition. Apa keistimewaan produk kami? Bagi yogurt popsicle sudah tentu ia mengandungi buah-buahan yang segar dengan kualiti yang tinggi. Yang kedua mempunyai pelbagai perisa, kerana kami akan menawarkan 4 perisa yaitu pisang, mangga, buah naga dan juga tembikai lah. Dan yogurt popsicle juga merupakan pencuci mulut yang sehat serta eco-friendly. Manakala keistimewaan untuk one paku sandwich pula sudah tentu ia akan mengenyangkan dalam jangka masa yang panjang, mengandungi protein tinggi dengan sayuran yang berkhasiat dan boleh dijadikan sebagai makanan diet lah untuk mereka yang sedang berdiet. Dan kami juga akan menawarkan harga yang berpatutan, sudah tentu mesra poket ataupun mesra pelajar. Yang keempat adalah pembungkusan yang menarik lah, yang mana produk kami ini boleh dijadikan sebagai Instagram foto anda lah. Yang kedua adalah segmen pelanggan ataupun customer segment, yang mana perniagaan kami mensasarkan 3 golongan, yaitu pelajar UMS, staff UMS dan juga orang awam lah, yang merangkumi pelawat-pelawat lah yang masuk ke Universiti Malaysia Sabah. Yang ketiga adalah siaran ataupun marketing channels, yang mana kami juga telah membuat beberapa laman web lah seperti TikTok, Facebook, WhatsApp, Instagram dan juga hantar kepada pelanggan di sekitar UMS bagi mempromosikan produk-produk kami lah. Seterusnya adalah hubungan pelanggan ataupun customer relationship, yang mana kami di sini melakukan 3 kaedah lah untuk mendapatkan lagi hubungan dengan pelanggan, yaitu yang pertama dengan pemberian air sirup secara percuma, perniagaan secara langsung, kami akan membuka kedai-kedai lah di kampus nanti dan juga menyediakan pesanan secara online dan perkhidmatan penghantaran kepada pelanggan lah. Seterusnya untuk rakan kongsi utama ataupun key partners, di sini kami ada beberapa rakan kongsi lah untuk kami mendapatkan bahan-bahan mentah bagi penyediaan produk lah, antaranya seperti Survey, Bataras, ABC Superstore, Farm Fresh dan juga Flowers daripada Instagram, TikTok, Facebook untuk membantu kami mempromosikan produk lah. Seterusnya adalah aktiviti utama. Ada beberapa aktiviti yang kami jalankan lah, seperti membuat tinjauan mengenai produk yang kami sudah jalankan melalui Google Form, mempromosi produk di laman sosial yang kami sudah buat, membeli bahan-bahan produk dan juga mengambil order produk serta menghantar produk lah kepada pelanggan. Seterusnya adalah sumber utama ataupun key resources, yaitu modal sebanyak RM65 per orang, dan juga kami juga mempunyai ahli yang berkemahiran lah dalam membuat yogurt popsicle dan juga one paku sandwich. Seterusnya adalah cost struktur, yang mana modal kami yang terkumpul adalah sebanyak RM520, yaitu hasil daripada kutipan RM65 per orang tadi lah. Dan bagi markup bagi 2 produk pula adalah sebanyak 59.71% dengan keuntungan RM3.29 lah. Untuk lagi terperinci, pemahaman terperinci boleh dilihat di slide-slide berikutnya lah. Dan yang terakhir adalah aliran pendapatan ataupun revenue streams, yang mana pendapatan sudah tentulah daripada hasil jualan one paku sandwich, yaitu RM5 per untuk satu unit, dan juga yogurt popsicle yang dijual dengan harga RM3.50 lah. Dan juga bayaran melalui uang tunai, kode QR, EPX ataupun bank transfer, COD, yang mana kami akan menjalankan COD. Untuk dalam UMS kami akan mengenakan bayaran sebanyak RM1 dan luar UMS sebanyak RM2 lah. Berikut merupakan perincian struktur kos lah yang telah dihitung dan dikira bagi mengetahui markup dan juga keuntungan perniagaan. Seperti yang Anda lihat di slide yang dipaparkan, berikut merupakan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat yogurt popsicle. Manakala dalam slide ini pula menunjukkan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat one paku sandwich.
Seterusnya saya akan menerangkan berkaitan dengan risiko dan strategi. Tidak dapat dinafikan bahawa setiap perniagaan sudah tentu akan menghadapi pelbagai risiko. Jadi kumpulan kami telah berjaya mengenal pasti 3 risiko utama, yaitu produk mudah cair. Jadi bagi mengatasi masalah ini, kami akan meletakkan produk tersebut ke dalam bekas yang boleh mengekalkan ataupun mengelakkan produk daripada cepat cair lah. Risiko yang kedua adalah persaingan produk dengan penjual lain. Jadi bagi mengatasi masalah ini, kami akan menjalankan aktiviti promosi secara giat dengan menggunakan media sosial. Risiko yang ketiga adalah kos produk yang tinggi. Jadi untuk mengatasi masalah ini, kami menjalankan strategi untuk mencari pembekal-pembekal yang dapat menyediakan barangan secara lokal dengan kos yang rendah. Secara kesimpulannya, 2 produk yang saya terangkan sebentar tadi bukanlah pilihan kami sekumpulan semata-mata, malah ia juga merupakan 2 produk yang menjadi pilihan ramai ataupun mendapat undian tertinggi dalam survei yang kami lakukan baru-baru ini. Seterusnya adalah backup plan. Backup plan kami adalah Karimi with Cheese. Antara sebab kami memilih Karimi with Cheese sebagai backup plan adalah kerana ia telah mendapat undian ketiga tertinggi dalam survei yang kami lakukan baru-baru ini, dan ia juga merupakan produk yang mudah disediakan.